maka dia terputus, kata Nabi. Dengan maksud hilang berkat. Berkat ni apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan daripada benda yang kita buat tu dipanggil berkat. Duit berkat ni bukan maksud banyak. Berkat bukan maksud duit banyak. Oh, kayanya dia tu, subhanallah, gaji 50,000 sebulan, kaya. Berkat hidup dah. Oh, belum tentu lagi. Berkat ni tuan-tuan kadang-kadang sikit tapi cukup aja Allah bagi dekat dia. Tengok orang kat kampung buat bendang ni tuan-tuan, Salli ala Sayyidina Muhammad, 6 bulan sekali baru dapat pendapatan dia. Tu pun tolak kos traktor, tolak mesin padi, tolak semua tuan-tuan, dapatlah 3-4 ribu. Makan masya-Allah Rabbi tuan-tuan, anak ramai, anak merenyut tak merenyut. Ramai sangat merenyut macam ni. Banyak sungguh anak dia. Macam saya lah, baru 7. Tak tarik handbrake lagi. Subhanallah tuan-tuan, Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi cukup aja. Oh, dengar-dengar kata nak pergi umrah pula, dengar-dengar nak pergi haji. Duit mana pakcik dapat ni, Pak Long dapat duit mana? Berkat. Orang dapat duit 50,000 tuan-tuan sebulan, subhanallah, gaji bisnes juta-juta, tapi tak pernah cukup. Kita dapat gaji 3-4 ribu, tak tahu duit pergi mana, tak tahu pergi mana. Cukup bulan cukup, duit tak cukup. Tak ada habis bulan lagi, duit tak ada lah, subhanallah. Pergi mana duit kita ni, masya-Allah, kita tak tahu. Pasal apa tuan-tuan? Takut hilang berkat daripada pendapatan tu, subhanallah. Itu dia jaga. Tuan-tuan, berkat duit, berkat kehidupan, berkat keluarga, berkat masa. Subhanallah, Salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, berkat bercambah. Lawan kepada berkat hilang. Hilang macam mana? Duit tak cukup. Ya, ada saja benda yang menyebabkan hilang. Masa dia jadi pendek, tak dan dia nak buat tu, tak sempat nak buat ni, tak sempat. Orang lain sempat buat, pasal apa kamu tak sempat? Anda faham tak ni? Nabi sebut akhir zaman keberkatan masa akan diangkat. Lepas tu kita berasa apa? Pendek-pendek masa kita sekejap dah Jumaat. Jumaat pula. Jumaat. Pasal apa? Keberkatan hari tu Allah angkat. Allahumma salli ala tuan-tuan sekalian. Faham nah? Tuan-tuan nak berkat, benda yang tuan-tuan buat, mulakan dengan bismillah. Mula bismillah. Dia ada Pak Long tu seorang tuan-tuan, hari tu kami duduk bincang-bincang dalam usrah pasal keberkatan bismillah. Dia kata, Masa Semat, dia kata saya ada pengalaman. Waktu saya buat kenuri, buat tahlil 50, buat untuk 50 orang, tiba-tiba orang kampung mai tu 100 orang. Dia dah panik lah. Dia tak tahu nak buat macam mana tuan-tuan. Dia tawakal lah, pegang tudung periuk tu, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, tawakal Allah, ya Allah bagi cukup ya Allah tu, bismillah baca. Tuan-tuan, berkat daripada bismillah dia tu cukup 100 orang makan, siap baki lagi untuk apa ni, breakfast dia tu. Tapi tuan-tuan jangan saja-saja buat. Mana? Distribut kat kenuri 500 orang aja. Tuan-tuan, dia kata tak payah risau, kita buat ni, Masa Semat, panggil 2,000 orang tak apa, buat masak 200 orang aja. Dia pergi kat periuk tu, bismillahirrahmanirrahim. Cerita dia sekali buat orang bagi hamun balik, tak cukup. Tuan-tuan, Masa Semat, berkat. Yang kedua, berkat ini, bismillah ni tuan-tuan, dia akan menghalang kita daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan syarak. Tuan-tuan tak akan tergama untuk sebut bismillah kepada perkara yang bercanggah dengan syarak. Dia nak tahu benda tu boleh buat tak boleh buat, dia cuba mula dengan bismillah. Kalau boleh mulakan bismillah, maksud benda tu okey lah, boleh buat. Tapi kalau rasa macam tak gamak nak baca bismillah, tu ada something wrong. Faham? Nabi tika nombor ekor, bismillahirrahmanirrahim. Kenal sekali? Kenal sungguh. Lepas tu kawan dia tanya, apa tips ni dapat bahawa dia kata baca bismillah. Faham tak sekalian? Sokok. Ada orang sokok ni? Tak ada, sini tak ada sokok. Saya tahu, alhamdulillah. Ni cerita dekat Afrika Selatan ni, jenis sokok sana. Bismillah sokok. Bismillah. Bukan sakat bismillah Ustaz. Baca doa. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban, ya Allah berkatilah rezeki yang Kau kurniakan kepada aku ni, buka tangan. Dan jauhlah aku daripada anar. Anar tu apa? Api, jauh pada api. Lepas tu buka mulut. Tu cakap tak serupa bikin, dia panggil tuan-tuan. Nak buat apa satu benda, kalau kita berasa tak gamak nak sebut bismillah, itu maksud benda tu tak kena, tak betul. Jadi secara tak langsung dia menghalang kita daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak tu. Faham tuan-tuan? Jadi dia ajak pada Nabi ajak dia sebut satu benda, kalimat yang tak pernah didengar oleh Ibnu Mas'ud, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan bismillah itulah Ibnu Mas'ud akhirnya masuk Islam.